Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfadu bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu lujil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'da kulli ma'lumin lak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal huzna sahla idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis yang bahagia, Tuan Ketua Kampung kawasan sini, seterusnya Tuan Pengurusi, Timbalan Pengurusi, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid apa namanya? Nurul Hidayah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada malam yang bahagia ini dapat saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Masjid Nurul Hidayah ini dalam satu majlis yang disebut sebagai sambutan Isra' wal Mi'raj. Jarang saya tengok masjid yang macam ni. Dia punya grill ni kalah grill rumah ni. Ini betul-betul punya grill ni. Ni aircon ni rasa sejuk ke tidak? Alhamdulillah. Nak cakap tak sejuk sekarang macam kufur nikmat. Nak cakap panas sekarang kena marah pula. Jadi maknanya kira anggap sejuk lah insyaAllah. Saya tengok juga satu di kipas dibuka ni. Jarang juga kita jumpa masjid yang ada aircon, ada kipas besar. Ni kipas besar ni boleh bising Boleh Kalau buka kipas besar dengan aircon sekali agak-agak menggigil lah dalam ni. Jadi tuan-tuan dan puan kasih sekalian, alhamdulillah. Ni nama tempatnya kampung apa namanya? Parit Raja. Ni sejarahnya apa dulu ni? Sejarah sini ni. Lembing Awang Pulang Kedayang. Dayang buntingnya dekat Langkawi. Yang Lembing Awang Pulang Kedayang tu dekat sini. Dia biasanya kalau Parit Raja ni mesti dia ada kena mengena dengan raja ni. Entah keturunan Sultan Melaka agaknya, lari sekejap duduk kat sini. Saya rasa macam itulah. Sebab selepas kejatuhan Melaka tu kerajaannya berpindah daripada Melaka pergi ke Muar, sampailah ke Kota Tinggi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, sebelum saya masuk bab Isra' dan Mi'raj ni, saya ni kalau pergi masjid ni saya suka datang lambat. Sebab apa? Sebab nak tengok pertama sekali, nak dengar bacaan imam. Imamnya baca macam mana? Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak tengok saf. Jadi banyak tempat saya pergi lebih kurang sama. Tahu lebih kurang sama. Maknanya lebih kurang sama tu kadang-kadang kita dapati makmum ni ada yang serentak dengan imam, ada yang mungkin lebih cepat dari imam ketika sujud dan rukuk. Jadi saya sukalah nak ingatkan sama-sama semua sekali,
kalau boleh lepas ni dekat Masjid Nurul Hidayah ni, saya tak nak dengar lagi ada makmum yang serentak dengan imam ataupun lebih dahulu daripada imam. Siapa yang nak lomba dengan imam, dipersilakan untuk mohon jawatan imam. Jadi dalam masjid ni yang paling cepat sekali siapa? Imam. Orang lain jangan cuba-cuba nak motong imam. Jadi kalau imam rokok, Allahu Akbar, imam dah betul rokoknya, baru makmum turun, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia macam tu. Bukannya Sami Allahu liman hamidah, sama naik, Allahu Akbar. Jadi siapa yang ada buat, dia faham sendiri. Saya tak sebut satu seorang-seorang, nampak ni dari belakang tadi siapa orangnya. Jadi lepas ni Masjid Pait Raja kena betulkan. Boleh tak agak-agak boleh? InsyaAllah. Yang paling cepat imam, jangan ada yang sama ataupun yang lebih cepat daripada imam. Yang keduanya ialah ketika bagi salam. Seelok-eloknya adab dalam solat, makmum bagi salam pertama selepas imam selesai salam yang kedua. Okey. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi banyak tempat, tak kiralah dekat parit raja ke parit apa pun, selagi namanya parit, memang banyak yang imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus dah Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahulah dia nak cepat bagaimana. Lepas tu tengok dah stay pula dekat situ kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang kalau boleh dapat ditambah baik lah. Sebenarnya dah baik lah kan. Yang datang ni semua dah cukup bagus. Kita tambahkan lagi sikit dia punya kebagusan itu. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, yang seterusnya yang saya nak cadangkan, nampak gaya dia punya peti besi pun boleh tahan dekat tepi dinding ni. Ada berapa peti besi ni? 3 Ni memang ikat betul dengan apa simennya. Tak. Boleh angkat dah ni. Berapa kilo ni satu? 100 kilo dia. Tak sampai 100 kilo rasanya. Satu lagi saya nak minta, ya sebaik untuk ditambah baik yang depan ni. Sebab tadi saya tanya dekat luar ni ada orang solat kalau ada Jumaat. Jadi kita minta supaya datang kawasan masjid, pengurusi pun ada, suksa pun ada, imam pun ada, ketua kampung pun ada. Saya nak dipecahkan terus ni. Jadikan pintu sampai bawah. Yang sini dengan yang sini. Jadi macam babus salam dengan babul baqi'. Kalau siapa biasa pergi haji, pergi umrah, pintu yang depan sekali itu terus boleh masuk, boleh lalu. Kalau tak buat, sebenarnya saf yang boleh dimulakan di luar daripada pintu tengah ke belakang. Itu baru boleh buat saf di luar. Jadi kena fikir-fikirkanlah pengurusi. Jangan minta duit dengan saya pula. Saya bagi cadangan aja, duit tak bawa ni. Duit bawa tapi untuk benda ni tak bawa. Ini paling tidak 10,000 dalam tangan ni kalau kiri kanan. Tapi rasanya tak susah sangat. Sebab dia punya saiz ni masih boleh pakai lagi. Cuma dipanjangkan ke bawah. Lepas tu buatlah macam mana. Tuan-tuan lagi pandai daripada saya bab tu. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, bila nak cerita tentang Isra' dan Mi'raj ini, kita melihat bahawa Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW telah melalui 2 peristiwa yang sedih campur satu jadi 3. 2 peristiwa yang sedih campur satu jadi 3. Yang pertama sekali yang sedih apa? Yang sedih yang pertama sekali ialah kewafatan orang yang Rasulullah sayang, yang namanya Abu Talib. Yang namanya Abu Talib.
dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum, dia sebut antaranya, dia kata waqila ni dan dikatakan tuwfiya fi Ramadan qabla wafati Khadijah radhiyallahu anha bi 3 ayyam. Dia kata dikatakan bahawa kematian Abu Talib itu 3 hari sebelum Khadijah meninggal dunia. Maknanya jaraknya rapat. Dua orang yang Nabi sayang meninggal dalam jarak yang dekat-dekat. Dikatakan Abu Talib itu meninggal 3 hari sebelum Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah SAW, meninggal. Wa fi sahih 'anil Musayyab anna Abu Talib lamma hadarathu al-wafah dakhala alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal faqala ay am qul la ilaha illallah kalimatun nuhajj laka biha 'indallah. Rasulullah SAW menyebutkan, dia daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Musayyab, dia kata sesungguhnya Abu Talib ketika datang kematiannya masuk di sisinya Rasulullah SAW, dan ada di sisi Abu Talib pada ketika itu seorang manusia namanya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal duduk dekat sebelah situ. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan qul la ilaha illallah, wahai pakcik, Nabi pakai pakcik lah kalau bahasa Melayu, ayam pakcik, katakanlah la ilaha illallah kalimatun nuhajju laka biha 'indallah, kalimah yang aku akan, maknanya berhujah dengan Allah SWT supaya kamu ni diselamatkan. Satu kalimah yang maknanya Rasulullah nak minta kepada Allah SWT supaya pakciknya ini dapat diselamatkan. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Abu Talib targhabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pula berkata, wahai Abu Talib, kau dah benci ke dengan agama Abdul Muttalib? Dia kata macam tu pula. Rasulullah tadi dekat sebelah kata sebutlah la ilaha illallah, tetapi sebelah sini pula Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, Abu Talib, kamu benci ke dengan agama Abdul Muttalib? Lalu itulah dia punya kesudahannya. Turunlah ayat Al-Quran, antaranya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maksudnya tidaklah bagi Nabi dan orang-orang yang beriman boleh meminta ampun bagi orang musyrikin walaupun mereka itu mempunyai hubungan kerabat, saudara rapat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas kepada mereka bahawasanya mereka itu dari kalangan ahli jahim. Kemudian turun pula dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak memberi hidayah sesiapa yang kamu sayang. Tuan-tuan, kisah ini sebenarnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh nak panjang-panjangkan sangat. Sebab apa? Sebab ini adalah kisah yang menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak payahlah nak cerita sangat yang Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak Islam dan sebagainya. Kita lebih baik tawakuf kisah itu. Kerana apa? Kerana Abu Talib ini kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah, kan? Yang adik-adik ini dia ada bapa, yang bapa ada anak, kan? Yang anak-anak ni katalah ditakdirkan bapaknya ada yang penagih dadah. Ni contohnya contoh. Bila kita jumpa je budak ni, kita tak ada cerita lain. Bapak kau penagih dadah tu mana? Agak-agak dia selesa lah. Tak selesa. Kalau kita jumpa pula yang bapak ni, kita cakap ayat yang sama. Katalah seorang pakcik ni anak dia ada 10, seorang penagih dadah, kan? 9 lagi bagus.
Kita jumpa dia, kita pergi cerita apa? Anak kau yang pelanggan dadah tu apa cerita sekarang? Nampak? Jadi kita jangan buat orang rasa tidak selesa. Kita cerita benda yang baik. Sebenarnya banyak lagi benda yang baik berbanding dengan benda yang tidak baik. Okey. Saya teringat ada satu kisah tentang Wahsy. Wahsy ini kan dia antara orang yang disuruh, dia ni diperintahkan supaya membaling tombak kepada Sayyidina Hamzah, kan? Jadi bila dia dah baling tombak kepada Sayyidina Hamzah tu, dia antara orang kata yang memang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Selang beberapa ketika dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menerima pengislaman dia, tapi Rasulullah kata, kamu jangan dekat dengan aku. Maknanya jangan aku nampak kamu selepas ini. Rasulullah bukannya benci Wahsy ni, tidak, tetapi Rasulullah sedih sebab Wahsy ni yang baling tombak kepada Hamzah. Sayyidina Hamzah ni siapa? Bapa saudara Rasulullah juga. Jadi selepas daripada peristiwa itu, kemana-mana kalau Rasulullah ada, Wahsy ni kalau datang, dia kena duduk jauh-jauh je. Duduk jauh-jauh, tak boleh datang dekat. Tak boleh menunjukkan, menampakkan diri dia. Dia kena duduk jauh-jauh. Tapi kita kalau ada kawan macam itu, jangan panggil dia Wahsy pula. Hormat tu Wahsy tu. Dia kalau duduk, cikgu datang pun duduk jauh-jauh je. Duduk paling belakang. Dia sebenarnya saf ini kalau ikutkan dalam apa fiqh, saf lelaki paling bagus yang paling depan, saf perempuan yang paling bagus yang paling belakang. Tapi janganlah perempuan tersik rebut belakang je lah, terkeluar daripada masjid. Maknanya perempuan memang tempat dia di belakang, lelaki yang di depan. Jadi sampailah satu masa Wahsy ni dia rasa sedih sebenarnya, apabila disebutkan bahawa Rasulullah kata, jangan aku nampak kamu. Tak lama lepas tu bila Rasulullah wafat dan sebagainya, maka zaman Sayyidina Abu Bakar telah diberitahu bahawa kita ni ada target musuh yang utama. Dan Wahsy ini sangat bercita-cita untuk orang kata apa nama, membunuh musuh itu. Jadi bila zaman Sayyidina Abu Bakar, barulah seolah-olah dia dapat satu ruang untuk dia memperbaiki keadaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, senang ceritanya, kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu jaga hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah telah wafat, maka kita hendaklah mencari jalan supaya kita ini termasuk dalam golongan orang yang sayangkan Nabi. Ada seorang sahabat, dia nampak Rasulullah makan labu. Labu, tahu labu? Kita kalau dekat Johor ni, ada yang buat pengat labu, ada yang masak sayur lemak labu. Kalau di negara China, labu yang besar tu dia bakar, dia letaklah apa, gula ke apa. Jadi bila nak makan tu, dihidang tu, dibelah gitu, korek je dalam dia. Tak payah buang pun dia punya kulit dia. Okey. Jadi nak ceritanya, seorang sahabat ni dia nampak Rasulullah makan labu. Dia nampak Rasulullah makan labu. Bila nampak Rasulullah makan labu, dia pun makan labu. Sahabat lain tanya, yang kamu ni makan labu apa pasal? Dia kata, aku makan labu ni sebab aku nampak Rasulullah makan labu. Maknanya, walaupun Rasulullah tak suruh kita makan labu, tetapi bila kita makan sebab Rasulullah makan, dan sebab kita nak tiru macam Rasulullah buat, dengan sebab sayangnya pada Rasulullah, itu dapat pahala. Begitulah yang adik-adik pakai jubah, pakai serban ni. Pakai jubah ni sebab apa? Sebab nak ikut Rasulullah pakai jubah. Dapat pahala dekat situ. Okey. Itu cerita tentang labu. Dia banyak lagi lah. Kita kena sayang Rasulullah sebenarnya lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah sekali tu dia bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah,
aku sayangkan kamu lebih daripada segalanya kecuali diriku. Maknanya Sayyidina Umar kata, aku sayang aku dulu, lepas tu barulah aku sayang Rasulullah. Rasulullah kata, la ya Umar, tidak. Kamu kena sayang aku lebih daripada kamu sayang diri kamu dan orang lain. Lalu Sayyidina Umar pun berkata, wahai Rasulullah, aku sayang kamu lebih daripada aku sayang diri aku dan juga manusia yang lain. Barulah Rasulullah kata apa? Al-an ya Umar, al-an. Sekarang barulah sempurna iman kamu. Maknanya bila kita mengakui kita ni sayangkan Rasulullah, kisah kewafatan Abu Talib tadi kita tak boleh cerita panjang-panjang. Sebab apa? Sebab kita akan menyentuh nanti tentang bab yang dia kematiannya itu tidak masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam. Okey. Selepas kewafatan Abu Talib, Rasulullah SAW kehilangan orang perempuan yang baginda paling sayang. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Dikatakan bahawa wa ba'da wafati Abi Talib binahwi syahraini aw bi thalathati ayyam ala ikhtilafil qawlain tuwfiyat ummul mu'minin Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha wa kanat wafatuha fi syahri Ramadan fi sanati al-ashirah min an-nubuwah. Dikatakan di sini bahawa selepas kematian kewafatan Abu Talib lebih kurang 2 bulan atau 3 hari, kat sini ada beza pendapat, tuwfiyat ummul mu'minin, meninggal ummul mu'minin, ibu kepada orang beriman, iaitu Khadijah Al-Kubra, ni gelaran dia, radhiyallahu anha, wa kanat wafatuha fi syahri Ramadan. Khadijah ini meninggal pada bulan Ramadan tahun yang ke-10 daripada kenabian. Tahun ke-10 daripada kenabian. Okey. Apa nama? Sebab apa tarikh ni boleh berbeza-beza? Kan? Kadang-kadang ada orang kata tarikh macam ni. Isra Mi'raj pun berbeza-beza. Ada orang kata tarikh macam ni, ada kata tarikh macam ni. Sebab apa agak-agak? Agak-agak sebab apa? Saya tanya tapi saya yang jawab. Sebab dia ialah zaman itu belum ada kalender Islam. Diary Islam ni tahun hijrah mula digunakan zaman Sayyidina Umar. Sekarang ni kita ada kalender dalam handphone ataupun dekat rumah. Okey. Itu pun kadang-kadang kita boleh silap tarikh hari ni. Ini zaman kita ada kalender. Cuba bayangkan zaman yang tak ada diary, tak ada kalender. Dan sejarah ni ditulis oleh orang yang kemudian, bukan orang yang pada hari itu. Hari ini sambutan Isra Mi'raj, tarikhnya 25 April bersamaan 29 Rejab. Okey. Kita tak tulis tarikh sejarah ini, tetapi yang akan tulis nanti orang yang duduk baik raja ni selepas kita. Okey. Zaman kita dah ada kalender. Senang. Zaman itu tak ada. Itu yang dia boleh, sama ada tarikh ni ataupun tarikh ni. Tarikh ni ataupun tarikh ni. Kadang-kadang dia kata, hujah tu tak kuat. Okey. Gini. Tahun 1980, 1 Januari tahun 1980. Saya nak tanya pakcik-pakcik ni tengah buat apa? Cuba cakap. Cuba beritahu saya, 1 Januari tahun 1980, tuan-tuan tengah buat apa? Masing-masing tu. Aku dekat mana masa tu? Belum pencen tu. Kan? Nampak tak? Kan? Kita sendiri pun tak ingat apa yang kita buat masa tu. Jadi itulah sebenarnya bagaimana tarikh-tarikh ini boleh ada perbezaan. Yang ini kata gini, yang ini kata gini. Sebab itulah lebih-lebih lagi kita kena faham tarikh hijrah itu bermula berzaman Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua, bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Okey. Jadi tuan-tuan, Khadijah ini adalah seorang wanita yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca dalam sejarah, antaranya peristiwa di mana bila Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril, kan, dalam gua apa tu nama dia, gua apa? Gua Hira. Kemudian
Malaikat Jibril kata apa? Iqra, kan, bacalah. Rasulullah jawab apa? Ma ana biqari, aku tak kerti baca, aku tak pernah baca. Jibril kata lagi Iqra, kemudian kena peluk. Ini yang diorang kata tarbiyah Jibril, pendidikan cara Jibril. Maknanya kalau tuan-tuan kita ni ada anak kecil tak boleh nak baca, kita kena peluk dia. Tapi kalau dah besar macam ni nak peluk susah juga. Tengok dengan bapak dia tinggi dia lagi. Siapa peluk siapa nanti? Jadi kalau siapa ni nanti kawannya tak berapa hafal Quran, tak berapa boleh, buat apa? Peluk dia. Suruh dia baca cepat. Kerana kawannya pula 5 hari tak mandi. Nantaklah. Okey. Jadi selepas peristiwa Rasulullah jumpa Jibril itu, balik rumah Rasulullah ni rasa terkejut. Jumpa malaikat dalam gua, terkejut. Apa Rasulullah sebut? Zammiluni, selimutkan aku. Siapa yang selimutkan Rasulullah selepas itu? Khadijah. Dan Khadijah ini antara manusia yang Allah kirim salam pada dia. Allah bagi tahu pada malaikat Jibril, sampaikan dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah kirim salam dengan Khadijah. Ni adik-adik ni pernah tak Allah kirim salam dengan awak? Agak-agak tak pernah, humor orang Melayu kata. Jadi nak cerita, Khadijah ini satu makam yang sangat tinggi di kalangan wanita. Bila Khadijah meninggal, Rasulullah sudah tentu sedih. Sudah tentulah Rasulullah sedih. Pak cik dah meninggal. Pak cik yang mempertahankan Rasulullah daripada serangan-serangan orang musyrikin, orang Quraisy. Kemudian isteri yang banyak menolong, membantu dalam keadaan susah senang. Sebab itu kadang-kadang ada orang kata, siapa yang perempuan nak jadi isteri terbaik, ikutlah contoh Khadijah. Tapi kadang-kadang ada pula yang menyaut, dia kata, Ustaz, asyik perempuan aja ikut Khadijah, yang suami tak diikut pun Rasulullah, dia kata. Tapi betul juga, maknanya kalau kita ni sebagai suami, kita nak isteri kita macam Khadijah, maka kita kena ikut contoh Rasulullah. Apa antara contoh Rasulullah? Nak marah pun susah, kan? Kadang-kadang ada suami, ya Allah, isteri tak buatkan kopi, dia punya marah dia sampai start motor pergi bandar, nak minum kopi dekat sana. Sebab apa? Sebab dia punya marah dia. Jadi sebab itulah bila Rasulullah SAW sayangkan sangat dengan Khadijah ini, wafat sahaja Khadijah, maka Rasulullah SAW sangatlah bersedih. Dahlah sedih meninggal pakcik belum hilang, datang pula sedih meninggal isteri yang disayangi. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, selepas kematian Abu Talib, kematian Khadijah, Rasulullah melalui satu lagi peristiwa sedih. Apa dia? Kegagalan ataupun orang kata ujian, kita sebut ujian lah, ujian ketika menjalankan dakwah ke Taif. Rasulullah pergi berdakwah ke Taif ni, sampai kena baling batu, sampai berdarah-darah. Dia punya ujian dia sangat besar. Kita kadang-kadang, kan, cuma buat program orang tak datang je, tak kena baling batu pun kita dah sedih dah. Kenapa ramai tak datang, masjid kosong ni, dah bagi tahu semua dah ni, tak datang pula. Contoh, sedih kita. Tapi Rasulullah ujiannya bukan macam tu. Ujiannya kena baling batu, berdarah-darah. Malaikat kata, wahai Muhammad, adakah nak dihempapkan gunung ke atas penduduk Taif? Rasulullah kata, tidak. InsyaAllah nanti keturunan orang Taif akan masuk Islam. Dan Alhamdulillah sekarang ni saya rasa kalau belah Saudi itu boleh katakan tak ada tempat yang tak ada Islam. Maknanya semua dah masuk dalam Islam. Sekarang ni di Taif memang penduduknya Islam, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan kita tengok, Rasulullah bila ada ujian, apa yang Rasulullah buat? Apa Rasulullah buat? Pertama sekali sabar, yang kedua berdoa. Kita kalau dapat ujian, apa kita buat? Katalah tengah jalan-jalan, tiba-tiba tayar motor pancit, apa kita buat? Kadang-kadang dimaki hamun motor tu, bukan motor tu ada perasaan pun, kan? Keluar ni
Bukan tayar pancit, dengan motor-motor tak ada. Agak-agak dia buat apa? Malaon mana pula yang ambil motor aku ni? Contoh. Dah kena malaon pula. Jarang orang yang kita tengok motor dia hilang kan, apa dia buat? Ya Allah, ya Tuanku, bagilah hidayah kepada yang mencuri motor ni. Jarang ada macam tu. Kalau ada, alhamdulillah, mudah-mudahan lepas ni orang Perik Raja macam tu lah. Boleh? Agak-agak boleh tak? Ya Allah, Tuanku, berilah hidayah kepada orang yang curi motor tu. Tapi kena sambung juga doa tu, mudah-mudahan motor orang lain tak hilang. Jangan disambung pula, akunya seorang, orang lain bila pula gilirannya. Tak boleh. Dia doa ni kita tak boleh doakan benda yang buruk untuk orang, kan? Kita nampak kawan kita ngantuk dalam masjid, dengan kadang-kadang dia orang ngantuk kan, betul tak? Apa nak buat? Doakan dia, ya Allah Tuanku, berikanlah dia tak mengantuk, dan aku pun sama juga tak mengantuk. Jangan kita doakan dia, ya Allah Tuanku, kawan aku ni asyik ngantuk je, bagilah dia segar, kita pula yang tidur. Tak boleh. Boleh berlaku macam tu tak? Kadang-kadang boleh berlaku. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, ini belum masuk lagi cerita Isra Mi'raj ni, ini baru mukadimah. Ini baru nak masuk sikit-sikit. Tadi pengusi majlis ada bacakan ayat dari surah Al-Isra. Apa bunyi ayat dia? Bermula dengan dia, sebab ayat tu ayat nombor 1. Jadi bila ayat nombor 1 ni kita kena mula dengan, selepas auzubillah kita kena mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa maksud dia? Dalam bahasa Melayu maksud dia subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, menjalankan. Dia sebenarnya asra ni boleh menjalankan dengan memperjalan. Ada cikgu bahasa Malaysia tak kat sini? Nak tanya juga mana lebih betul antara menjalankan dengan memperjalan. Yang menjalankan asra bi'abdihi, hambanya, lailan. Lailan apa? Malam. Tapi kadang-kadang ada orang nak letak nama anak, kan? Dia baru dapat anak, dia tak tahu nak letak, dia pun buka Quran, dia buka-buka Lailan, boleh lah dia letak nama anaknya Lailan. Kebetulan pula anaknya lahir waktu malam, Lailan. Bapaknya Naharon, Lailan binti Naharon. Jadi malam anak perempuan kepada siang. Okey. Lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestin, alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekitarnya ataupun sekeliling dia. Haul tu linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepada Muhammad ini, min dekat situ, min litaba'id, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Tanda kekuasaan Allah ni banyak. Tanda kekuasaan Allah ni sangat banyak. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah dia maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, ni cakap baru sekejap tapi dah haus pula. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minum Dia macam rasa air ni. Tahfiz. Oh, ni sekolah-sekolah tahfiz punya ni company Dukungan bersama Jenderami pun ada. Al-Jawahir Al-Ulum Al-Akbar Tanwiriyah. Dia sebenarnya kalau nak buat air mineral ni bukan mudah. Kalau siapa yang dah pernah buat air mineral ni, sebab nak dapat dia punya kebenaran, dia punya lesen ni memang agak sukar juga daripada kementerian. Tapi kalau dah dapat ni, alhamdulillah lah. Okey. Balik pada kisah Isra dan Mi'raj.
Jadi subhanallazi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekitarnya untuk kami tunjukkan sebahagian daripada tanda kuasa kami. Sekarang ni dekat WhatsApp ada tersebar kisah cecak. Tapi yang tulis WhatsApp tu dia kata kisah ni berlaku di Terengganu kan. Cecak tu duduk dekat Kuala Terengganu. Tiba-tiba tuan rumah yang dia duduk tu naik kereta nak pergi Gong Badak. Cecak ni jatuh atas kereta, dia pun pergilah Gong Badak naik apa? Naik kereta. Jadi sepanjang dalam perjalanan naik kereta tu, dekat dia punya cermin kereta tu, cecak tu dekat situ, dia nampaklah apa semua yang berlaku. Dia nampak ada orang naik motor couple 2 orang, dia nampak Gong Badak macam mana, pokok apa semua jalan macam mana. Lepas tu orang tu pun balik rumah dia, cicak pun ikut balik. Turun dari kereta, dia jumpa geng dia yang lain. Okay. Apa dia kata? Dia kata, aku dah pergi Gong Badak. Aku dah pergi Gong Badak. Geng-geng cecak yang lain ni ketawa sampai jatuh daripada siling. Dia kata, engkau jangan nak mengarut. Dia kata, kita ni kan cicak, paling jauh pergi mana? Paling jauh pergi sofa bawah tu je, dia kata. Yang kau ni dah sampai Gong Badak ni apa hal? Jadi ada yang sampai cicak lain pengsan sebab tak percaya dia punya cerita. Lalu cicak ni pun kata, aku dah pergi Gong Badak, aku boleh cerita semua benda yang aku nampak dalam perjalanan, sampailah dekat Gong Badak, sampai balik semula, aku boleh cerita semua sekali. Dengan pokok, dengan lautnya, dekat tepi tu ada ikan celup tepungnya, apa semua dia boleh cerita. Sebab apa dia boleh cerita? Sebab dia pergi tu naik kereta. Bukan dia jalan macam jalan cicak ni. Kalau dia jalan cicak ni, saya ingat kalau Kuala Terengganu nak pergi ke Gong Badak, agak-agak berapa hari? Jangankan berapa hari, tak sampai, kena makan kucing kat tengah jalan. Jadi sebab itu kita nak kena faham, kalau sesuatu itu berjalan, maka dengan kudrat sendiri, dengan upaya yang ada pada diri sendiri. Tetapi bila dijalankan, itu yang berlaku pada cicak tu, apatah lagi kita ini. Maka yang berlaku pada Rasulullah bukan jalan sendiri, tetapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa minit lagi azan? Ni belum masuk betul lagi ni, baru sikit-sikit okey. Lagi 2 minit Lagi 2 minit ni kita tunggu dululah. Nanti kalau saya dah cerita nanti susah nak berhenti. Tadi saya janji tadi macam nak berhenti lepas azan ni terus berhenti. Tapi sebab tak masuk lagi, dia kena masukkan dululah ceritanya. Jadi Bilal mana Bilal? Bilal dah boleh standby lah. Dah dia. Ni lagu Mekah ke lagu Madinah? Ke lagu Parit Raja? Silakan. Buka dulu Dip. Dip. Apa yang kata saya, awak ambilkan handphone saya, boleh tertinggal pula. Yang ni buka, yang ni tutup. Pintu depan, dekat pintu depan.
Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, kita sambung lagi sikit. Boleh ni lagi sikit? Kena lagi banyak? Banyak. Tengoklah mana yang boleh. Sebab kadang-kadang keputusannya di luar jangkaan. Kadang-kadang perancangannya lain, tapi jadinya nanti lain. Sini Parit Raja ni orangnya ramai orang apa ni? Jawa, Bugis, Banjar, Melayu. Jawa Semua Jawa? Semua? Taklah, tapi banyaklah Ni adik-adik ni semua Jawa ke Melayu ke Bugis, Banjar? Melayu. West Melayu. Melayu tak apa, jangan minggat. Okey. Jadi dalam peristiwa Isra' ni, dia Isra' Mi'raj ni ada dua. Satu Isra', satu lagi Mi'raj. Isra' ni perjalanan, jalan. Mi'raj ni dia naik ke atas. Ada yang mengatakan daripada perkataan Mi'raj itu tentera Perancis dia mencipta kapal terbang namanya Miraj. Kapal terbang dia, jet pejuang tu namanya Miraj. Ada yang kata macam itulah. Ada yang kata Rajab itu Rajim Ba, Rasulullah, Jibril, Buraq. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, jadi peristiwa Isra' ni Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah SWT dari Mekah ke Palestin. Tetapi disebut dalam Al-Quran ini sebagai Masjidil Haram, nak tunjuk kepentingan yang namanya masjid. Boleh sebenarnya Allah nak guna selain daripada perkataan Masjidil Haram, boleh nak guna Mekah, tetapi nak tunjuk darjat Masjidil Haram itu satu tempat yang sangat berperanan dalam kehidupan umat Islam. Mula ayat itu dengan subhana. Subhana ni maksud dia maha suci. Boleh Allah nak guna huwallazi asra, dia yang menjalankan hambanya, boleh. Tetapi nak ceritanya bila guna subhana, maksudnya ialah yang menjalankan Rasulullah ini yang maha kuasa, bukan sebarang-sebarang punya perbuatan. Bukan kuasa orang yang orang kata macam kita ni lah, manusia ni, bukan. Yang jalankan ni ialah Tuhan yang maha kuasa, subhana, maha suci. Allazi asra bi'abdihi. Bila disebut bi'abdihi, hambanya, ruhan wa jasadan, maknanya roh dan juga jasad. Sebab ada orang yang mempertikai, dia kata Rasulullah pergi Isra Mi'raj ini roh sahaja, jasad tidak. Tetapi sebenarnya yang berlaku ialah roh dan juga jasad. Ruhan wa jasadan, maknanya roh dan jasad pergi dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Jaraknya lebih kurang 1,500 km. Kalau orang dari Amman ni Jordan, Amman dengan Palestin ni dia tak jauh. Mungkin kalau paling jauh pun dalam 60 hingga 70 km lebih kurang. Tak sampai saya rasa. Tak sampai. Kalau dari Amman sekarang ni naik bas nak pergi ke Mekah, kalau student Malaysia dulu, dia ambil masa lebih kurang 24 jam campur 12 jam, 36 jam. 2 hari 1 malam kalau naik bas dari Amman pergi ke Mekah. Tapi kalau dari Palestin ni pun lebih kurang macam tu juga. Yang lamanya dekat sempadan, pemeriksaan immigration, custom, yang itu ambil sampai 4 jam, kadang-kadang boleh cecah 5 jam. Tapi perjalanan biasa dia tak orang kata maknanya biasa gitulah. Jadi maknanya lebih kurang dalam 36 jam, katalah 30 jam kalau naik bas sekarang. Ini termasuk berhenti, mungkin ada makan, ada minum, pergi toilet dan sebagainya. Okey. Jarak itu dalam peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku dalam 1 malam, siap dengan naik Mi'rajnya tu.
Nak ceritanya memanglah yang menggerakkan Rasulullah SAW ini ialah Allah yang maha berkuasa. Kita lihat dalam kitab, dia sebut apa? Asra bi Rasulillah SAW bi jasadihi ala sahih minal masjidil haram ila baitul muqaddis raqiban alal buraq. Dijalankan Rasulullah SAW ini dengan jasadnya mengikut pandangan yang paling sahih dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis raqiban alal buraq, dengan menunggang buraq. Buraq ini ialah tunggangan para nabi yang kalau kita belajar dulu dia kata lajunya sejauh mata memandang, nampak sampai. Kalau kita naik kapal terbang pun nampak, belum tentu sampai lagi. Sebab kapal terbang paling laju pun mungkin 1000 km sejam. Tapi kalau pergi haji, pergi umrah biasanya dia 850, 900. Kalau ada 1000, 1100 dah jadi jet pejuang pula. Jadi masih perlahan lagi kapal terbang tu sebenarnya. Laju buraq lagi. Sahabat Jibril alaihi wassalatu wassalam bertemankan malaikat Jibril, fanazala hunaka wa shalla bil anbiya imaman. Rasulullah SAW dan Jibril bersolat di Masjidil Aqsa dengan para nabi dan Rasulullah menjadi imam. Ini nak menunjukkan bahawa Rasulullah ini ialah Sayyidul Mursalin, penghulu sekalian nabi. Antara nabi-nabi dalam dunia, dalam kehidupan kita ni, semua sekali nabi itu Rasulullah dia punya ketua. Nabi semua sekali ada berapa? Berapa? 124,000 nabi. Rasul ada 313. Yang wajib kita percaya satu persatu itu tinggal 25. Jangan nanti bila orang tanya nabi ada berapa? 25. Wah, sikit betul. Ada nabi yang namanya Nabi Khidir, kan? Tak masuk dalam 25 tu kan? Banyak lagi nabi lain nanti kalau nak disebut. Okey. Jadi Rasulullah salat di Masjidil Aqsa menjadi imam kepada para nabi. Dan buraq diletak dekat pintu masjid itu. Kemudian Rasulullah SAW dan malaikat Jibril naik Mi'raj ke langit. Sampai langit pertama diminta izin lalu dibuka. Dan langit pertama ada nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam, bapa kepada segala bapa. Segala dalam dunia ni yang dia kata dia bapa manusia, ini yang paling bapa sekali. Tak ada lagi dah bapa selain daripada Nabi Adam. Kemudian naik langit yang kedua, bertemu siapa? Nabi Yahya bin Zakaria dan juga nabi yang tidak ada bapa. Siapa nabi tak ada bapa? Isa bin Maryam. Kemudian naik langit yang ketiga, bertemu dengan nabi yang paling handsome. Siapa nabi paling handsome? Yusuf. Kalau orang putih panggil Joseph. Isa tadi orang putih panggil apa? Isaac. Musa. Jesus Isa. Isaac Ishak. Jesus, Isa, Isaac, Ishak. Okey. Seterusnya langit yang keempat bertemu dengan nabi yang Rasul nombor 2 siapa? Idris. Kemudian langit yang kelima bertemu dengan saudara Nabi Musa, iaitu Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Kemudian langit yang keenam barulah bertemu dengan Nabi Musa. Dalam kitab ni sebut falamma jawazahu baka Musa faqila lahu ma yubkik faqala abki li anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Apabila Rasulullah sampai lalu dekat Nabi Musa menangis. Dikata kepada Nabi Musa, ma yubkik, apa yang buat kamu menangis? Faqala abki, Nabi Musa menjawab, aku menangis li'anna ghulaman bu'itha min ba'di, kerana lelaki yang diutuskan selepas aku yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati,
masuk syurga dari kalangan umatnya lebih ramai daripada masuk syurga dari kalangan umatku. Maknanya umat Nabi Muhammad ini bila masuk syurga nanti lebih ramai daripada umat Nabi Musa. Sebab itu Nabi Musa menangis. Jadi kita yang jadi umat Muhammad ni kena faham ayat ni, kena faham hadis ni. Apa maksudnya? Maksudnya kita ni kena berusaha untuk melaksanakan amal-amal dan juga perbuatan yang boleh membawa kepada syurga. Umat Nabi Muhammad ni umurnya tak panjang, pendek je. Rasulullah sebut umur umat aku di antara 60 hingga 70. Itu umur umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tengok umat Nabi lain, contoh macam Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah je 950 tahun. Agak-agak kalau adalah orang dekat parit raja ni umurnya 950 tahun, agak-agak macam mana rupa agak-agak. Saya rasa orang tak sanggup nak tengok muka dia. Baru 100 pun dah orang tak apa nak sanggup tengok. Jadi sebab itulah umur umat Muhammad ni, Nabi Muhammad SAW ni umur umatnya pendek. Tetapi insya-Allah pahalanya besar-besar. Kan? Pahalanya besar-besar. Buat kebaikan dalam bulan Ramadan boleh digandakan sampai 700. Buat perkara sunat di bulan Ramadan sama dengan pahala perkara wajib dan sebagainya. Kemudian naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi yang anaknya dua orang Nabi. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Ini kalau buat kuis ni, adik belakang tu dapat hadiah. Hadiahnya air ni, anugerah tahfiz ni. Nabi Ibrahim. Siapa anak Nabi Ibrahim yang Nabi siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Itu dia. Betul pula tu. Tahniah diucapkan. Ada juga pewaris di kawasan Parit Raja ni. Mudah-mudahan nanti akan lahirlah dari Parit Raja ni ada yang jadi mufti, jadi orang kata ulama besar dan sebagainya, insya-Allah. Amin. Seterusnya bila kita lihat Rasulullah SAW naik lagi sampailah bertemu dengan Allah SWT. Kemudian fa'auha ila abdihi ma auha wa furida alaihi 50 salah. Rasulullah ni difardukan ke atasnya 50 waktu salat. Faraja'a hatta marra ala Musa faqala lahu bima amaraka rabbuk. Sampai dekat Nabi Musa tanya, Tuhan kamu suruh kamu buat apa? Qala bi 50 salah. Rasulullah menjawab 50 waktu salat. Waktu tu kita tambah, tapi sebenarnya waktulah 50 solat. Qala inna ummataka la tutiqu dhalik irja' ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatik. Nabi Musa kata sesungguhnya umat kamu takkan mampu buat yang begitu. Irja' ila rabbika, balik semula ke Tuhan kamu, kepada Tuhan kamu, fas'alhu takhfif li ummatik, minta kurang bagi umat kamu. Faltafata ila Jibril. Rasulullah berpaling tengok malaikat Jibril. Ni Nabi Musa dah cakap ni. Balik semula, jumpa dengan Tuhan, jumpa dengan Allah, minta kurang. Rasulullah tengok Jibril. Sebab Jibril yang apa kata pengiring, Jibril pengiring. Faltafata ila Jibril ka'annahu yastashiru fi dhalik. Bila Rasulullah tengok pada Jibril ni seolah-olah setuju. Seolah-olah mencadangkan untuk balik semula bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa asyara an na'am in syi'ta. Jibril pun kata, ya, boleh kalau kamu mahu. Jibril cakap dengan Rasulullah, kalau kamu mahu boleh pergi naik lagi, jumpa dengan Allah, balik semula jumpa dengan Allah. Lalu Rasulullah pun bertemu lagi dengan Allah, minta kurang, hatta ja'alaha khamsa, sehingga jadi berapa? 5. Fa'amarahu Musa biruju' wa su'al takhfif. Nabi Musa kata, balik lagi wahai Muhammad, balik lagi, minta lagi kurang. Apa kata Rasulullah? Qad istahyaitu min rabbi walakinni arda wa aslam.
aku dah malu. Rasulullah bersabda, aku dah malu dengan Allah, tetapi aku redha dan aku berserah. Maknanya bukan satu kerja yang mudah. Rasulullah diberi tanggungjawab untuk membawa kepada umatnya daripada 50 solat, dah tinggal 5. Agak-agak lah nak tanya lah ni, agak-agak ni kalau sekarang ni kita ada 50 solat, agak-agak macam mana? Agak-agak mampu tak nak buat? Dia kadang-kadang kalau ceramah ni modalnya tak ada lain, modalnya asyik WhatsApp dia. Saya baru dapat tadi satu WhatsApp, ada orang tu tanya dengan seorang ustaz, nak tanyalah ni kalau hari Jumaat ni apa hukum orang yang datang lewat, kan? Kadang-kadang hari Jumaat kan ada orang kerja, dia datang lewat. Dia datang tu khutbah pertama dah habis, khutbah kedua dia dapat khutbah kedua, khutbah pertama tak dapat dengar sebab dia lewat, sebab bekerja. Apa ustaz tu kata? Ustaz tu jawab pun satu hal juga. Dia kata orang yang datang lewat hari Jumaat tu, itulah orang yang datang awal kalau tengok bola dekat stadium. Betul tak? Dia kata kalau tengok bola dekat stadium, mula lawan 8.45. Pukul berapa masuk stadium? Cuba cakap. 6 petang dah penuh dah stadium. Ada yang datang dari jauh pukul 4, pukul 5 dah datang. Boleh pula. Wah, jawapan ustaz ni dipanggil sinis. Maknanya dia kata kalau tengok bola mula 8.45, pukul 6 dah masuk. Tapi kalau Jumaat macam, kan? Jadi sebab itulah kita ni kadang-kadang benda dunia ni kita anggap macam besar sangat, tapi bila benda akhirat kita tengok macam tak ada apa-apa. Beli kereta harga berapa? Nanti dah besar nak beli kereta Ferrari harga berapa? Ferrari mungkin 2 juta, 3 juta. Sedekah masjid berapa? Cuba cakap. Kan ada kisah duit RM1 dengan duit RM50 tu kan. Duit RM50 kata kau tengok aku besar, engkau kecil je RM1. Duit RM1 kata apa? Engkau ni harap besar je, dalam tabung masjid aku lagi banyak, kan? Kalau kita buka tabung masjid tu, pernah tak kita jumpa duit 50 je semua? Duit RM1 selai, ada tak? Tak ada. Selalu yang banyak duit apa? Duit RM1. Sekali-sekala baru masuk duit 50. Jadi macam itulah kita ni manusia, kan? Kalau dengar solat Jumaat, memang datang lewat. Tapi kalau bola, kalau datang pukul 6, bola start 8.45, maknanya 2 jam 45 minit dah ada. Jadi macam mana agak-agak kita ni? Agak-agak lah kita ni, macam mana gaya kita ni? Ada tak orang yang pergi stadium tu, dia buat macam tu dekat hari Jumaat? Kalau ditakdirkan masuk pukul 1 suku, maknanya pukul apa nak kena ada tu? Pukul 11, 10.45 dah ada dah. Yang ada 10.45 ni, saya ingat Noja pun kadang-kadang lepas 10.45 baru datang. Nak ceritanya kita kena tengok diri kita, apa yang kita buat. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, boleh lagi sikit ni, boleh? Saya tengok adik-adik ni macam dah sengit badan. Cuba duduk tegak-tegak sikit. Dia dulu-dulu kalau orang nak suruh penceramah berhenti, dia tulis surat kecil. Tulis surat kecil, dia hantar sini kan. Ustaz, masa lagi 10 minit. Kalau sekarang tak payah. Dia duduk sengit aja tu, suruh penceramah berhenti lah tu. Kalau duduk kejap gini, kejap tukar, mula bersimpul, lepas tu bersila, lepas tu belah sini pula. Itu suruh penceramah berhenti lah tu. Okey, kita sambung lagi sikit. Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah SWT belum dan sebagainya, Rasulullah dibersihkan hatinya. Jadi ini pengajaran kepada kita. Apa pengajaran kepada kita? Bila nak bertemu dengan Allah, kena bersih. Kena bersih. Dalam Quran disebutkan khudhu zinatakum inda, ni yang hafiz ramai kat depan ni. Cuba sambung. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah perhiasan kamu ketika masuk ke dalam masjid. Maknanya kena pakai pakaian yang kemas. Tidak semestinya baju tu baru, tapi kena yang bagus lah, pakaian yang bagus. Kadang-kadang nak jumpa orang lain, kita pakai hebat-hebat,
ada majlis hari raya, pakai macam mana majlis hari raya? Wah, memang cantik betul. Tengok-tengok nak bertemu dengan Allah, pakai kain pelekat aja dia buat macam Aziz Sata dulu tu, gulung kat sini. Tutup aurat tak? Tutup. Solatnya sah, tapi dari segi kesopanan dan kesusilaan tu, maknanya kenalah pakai yang lebih elok. Okey. Rasulullah SAW, antara perkara-perkara yang ditunjukkan, gambaran-gambaran kepada Rasulullah. Pertama, Rasulullah diberikan susu dan arak. Lalu Rasulullah pilih susu. Jibril berkata, hadaital fitrah. Amma innaka law akhastal khamra ghawat ummatuk. Kamu telah pilih yang fitrah, yang suci. Jika kamu pilih arak, nescaya umat kamu akan binasa. Rasulullah pilih susu. Beza tak susu dengan arak? Beza. Susu ni budak kecil boleh minum, orang tua boleh minum. Arak agak-agak budak kecil boleh minum tak arak? Kalau bagi baby minum arak, jalan malam tu juga. Sebab ada alkohol kan, mana dia boleh tahan. Arak kalau minum kepalanya, orang Jawa kata mumet moyang dasi. Tapi kalau susu ni tak ada benda macam tu, kecuali susunya dah basi je lah. Itu mungkin jugalah. Tapi kalau susu yang biasa ni okey, tak ada masalah. Malahan bagus. Kemudian antaranya Rasulullah SAW ditunjukkan pula Malik Khazinun Nar, malaikat Malik, penjaga apa? Neraka. La yadhaq, tidak ketawa. Tak ketawa. Dan tidak ada sedikit pun senyum manis muka pada malaikat Malik. Tapi jangan pula nanti kalau anda jumpa kawan yang macam tu, kalau malaikat Malik dah datang tu, mana tu tak pernah senyum tu. Bukan macam tu. Ini sifat malaikat Malik. Seterusnya ditunjukkan hukuman ataupun seksaan orang yang makan harta anak yatim secara zalim, iaitu mereka yang mulutnya, bibirnya tu seperti bibir unta. Tahu bibir unta? Bibir unta macam mana? Dia kan macam terjuir kan, istilahnya terjuir tu terkeluar. Ada yang dalam riwayat lain sebut dia punya bibir tu panjang sampai ke dada. Mereka ini memakan potongan daripada api neraka, masuk ikut mulut, keluar ikut dubur. Ini orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Saya percaya dekat mana-mana tempat ada anak yatim. Jadi siapa yang jaga, baik ketua kampung, baik imam, baik siapa-siapalah, maka uruskanlah dengan betul. Sebab orang yang makan harta anak yatim ni, ini antara dia punya balasan dia. Tapi kalau tuan-tuan urus dengan betul, insya-Allah dapat yang Rasulullah sebut, ana wa kafilul yatim kahadza. Rasulullah sebut dalam satu hadis, aku dengan orang yang menjaga kebajikan anak yatim seperti ini, dua jari ini. Seperti ini di mana? Dalam syurga. Maknanya balasan baik untuk orang yang jaga dengan betul, dan balasan buruk untuk siapa yang makan secara zalim. Seterusnya ditunjukkan seksaan orang yang makan riba. Lahum butunun kabirah la yaqdiruna li ajriha an yatahawwalu an amakinihim. Orang yang makan riba ini perutnya besar, tidak mampu untuk bergerak dengan sebab besarnya perut itu. Tapi jangan tengok pula malam ni siapa punya perut yang besar. Ini balasan orang makan riba. Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, akan datang di akhir zaman nanti, umatku ni akan makan riba. Kalau dia tak makan yang pure, dia akan terkena apa? Debu-debunya. Jadi sebab tu kita nak kena jaga. Seterusnya ditunjukkan seksaan orang yang berzina, di mana orang ini baina aidihim lahmun saminun tayyibun. Orang yang di antara mereka ini ada daging yang gemuk dan baik, tetapi dia tak makan. Yang dia makan ialah daging yang kotor dan
seperti bangkai. Maknanya daging yang busuk tu yang dia nak makan. Dia tinggalkan daging yang baik. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra tadi, hujung dia, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Maknanya apa? Setiap ayat Al-Quran ni, bila ada susunannya begitu, sudah tentu ada pengajaran. Apa pengajarannya? Pengajarannya, selepas Rasulullah balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, sudah barang tentu ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Kalau kita hidup zaman Nabi, agak-agak kita ni masuk yang mana ni agak-agak? Yang percaya ke yang tidak? Mungkin sekarang kita boleh percaya. Sebab apa? Sebab zaman kita mungkin dah ada kapal terbang, dah ada roket. Zaman itu handphone pun tak ada, apa semua tak ada. Tapi dah ada Rasulullah bergerak ni tempat yang jauh dengan kelajuan yang begitu. Jadi di situ nak menguji keimanan. Bila Abu Bakar ditanya oleh seorang musyrik, dia tanya dengan Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata, wahai Abu Bakar, ni bahasa saya lah. Dia kata, wahai Abu Bakar, dengar cerita kawan kamu tu dah pergi ke Baitul Maqdis, dan naik Mi'raj. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata, syurga neraka yang kita belum jumpa lagi, apabila disebut tu aku percaya. Apatah lagi Isra' dan Mi'raj yang memang berlaku waktu itu. Maknanya Abu Bakar ni, apa yang Nabi sebut, dia akan kata benar. Dan dari situlah dia digelar sebagai As-Siddiq. Agak-agak kita ni ada tak kawan kita yang macam tu? Dia kata Mamat tu kalau cakap memang betul semualah. Dia belum cakap pun dah betul lah. Jarang kita jumpa kawan macam tu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini seorang yang sangat tinggi imannya. Bila disebut macam tu, benar, lalu digelar sebagai As-Siddiq. Ini bukan sebarang-sebarang punya sahabat. Orang yang seperti ini ada pula zaman sekarang yang mempertikaikan para sahabat, kan? Ada puak-puak tertentu yang orang kata mengutuk para sahabat. Waliyazbillah, mudah-mudahan kita jauh daripada mereka. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, sebagai kesimpulan, pertama sekali, peristiwa Isra' Mi'raj ini nak menguji keimanan mereka yang pada zaman itu dan juga keimanan kita pada zaman sekarang. Sebab banyak yang ditunjukkan, yang dilalui oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini benda-benda yang ghaib, benda-benda yang kita tak nampak. Sedangkan percaya kepada benda yang tidak nampak ini salah satu sifat orang yang bertakwa. Kita tengok dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat selepasnya bagi tahu. Apa ayat selepasnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Orang yang percaya, orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib dan juga mendirikan salat. Jadi maknanya kita ni kenalah beriman dengan perkara-perkara ghaib. Sebab kadang-kadang zaman sekarang dah ada orang yang dia tak percaya benda ghaib. Malaikat tak percaya, syurga neraka tak percaya. Tapi bila kita kata dekat dia, Donald Trump dah jadi presiden US, dia percaya pula. Padahal bukan nampak depan mata dia pun, kan? Dia cuma baca daripada handphone, daripada tab, daripada TV dan sebagainya. Dia percaya. Jadi sebab tu kita nak kena beriman dengan betul-betul. Zaman-zaman sekarang ni lebih-lebih lagi lah, cabarannya sangat kuat. Selain daripada itu, kita tengok seksaan-seksaan tadi, maka perbuatan-perbuatan yang jahat ni kena ditinggalkan. Perbuatan tak baik ni kena dijauhi.
Saya menyeru kepada penduduk kawasan Parit Raja ni, mulai malam ni masing-masing semak guna insurans mana, guna finance mana, banknya, gaji bank tu bank apa, kena tengok. Mulai malam ini tuan-tuan kena terus ambil tindakan. Siapa yang gajinya guna bank riba, kena tukar esok. Kalau tak boleh esok, minggu depan. Tak boleh minggu depan, bulan depan. Tapi niat nak tukar tu kena ada. Sebab apa? Sebab dah diceritakan hukuman pemakan riba macam mana. Kadang-kadang kita sambut Isra Mi'raj setiap tahun. Betul tak setiap tahun sambut Isra Mi'raj? Ada perubahan tak? Kena cek. Kalau maknya dekat Pek Raja, bapaknya dekat Pek Raja dah selesai, tanya anaknya yang kat KL, dekat JB. Kau punya gaji bank apa? Akaun apa? Kena tanya. Ni kau beli kereta ni pakai finance mana? Tak boleh pakai konvensional lagi. Kena pakai takaful insurannya. Tak boleh dah pakai insurans biasa. Itu semua riba. Faham? Faham tak agak-agak? Kalau tak bertukar lagi, kita arahkan, bukan kita arahkan, kita cadangkan Parit Raja ni tahun depan jangan buat sambutan Isra Mi'raj. Sebab apa? Sebab penduduk sini semua tak tukar, masih pakai takaful lagi. Bukan takaful lagi, pakai insurans biasa lagi. Semua bank ni pakai bank yang bukan Islamic banking. Tukar. Seterusnya, kaitan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, di mana menunjukkan peranan masjid. Ni biasa masjid ni kelas banyak tak? Sebulan ada berapa banyak? Sebulan pula, seminggu ada berapa kali kelas ni? Senyap je mam. Macam segan nak cakap. Fungsi macam mana fungsi? Seminggu berapa kali kelas? 10-11. Macam ya nampak. Nanti sekali saya nak tengok buat pemantauan. Kalau tak ada pun saya hantar orang saya je cukup lah. Jadi maknanya kena buat program supaya masjid dimakmurkan, insyaAllah. Ada program untuk kanak-kanak, program untuk orang dewasa, program kaum ibu, program belia. Saya teringat ada satu masjid di JB tu, dia buat program berbasikal dari masjid ke masjid. Boleh buat. Jalan, sepanjang jalan ni berapa masjid ada? Dari Al-Husna, Parit Kroma tu sampai ke sana. Banyak kan? Surau semua ada kan? Buatlah, gabung. Okey, buat satu hari program berbasikal jalan apa nama ni? Jalan apa ni? Temenggong Ahmad, JTA. Saya panggil JTA. Program berbasikal JTA. Budak-budak ni basikal masing-masing, tapi jangan basikal lajak yang tak ada brake tu. Itu masalah juga. Basikal kena basikal betul-betul. Ada helmet semua sekali. Bagi t-shirt orang satu belakang. Apa belakang tulis? Jom ke masjid. Dia pakai baju tu waktu azan dekat warung, segan tak dia? Segan. Kau baju buka. Kenapa? Ni tengah azan ni, kau pakai baju apa? Duduk warung, belakang tulis jom ke masjid. Biasanya yang duduk warung, belakang jom ke warung. Agaknya macam tu lah. Jadi maknanya peranan masjid tu perlu di orang kata diperkukuhkan lagi. Satu lagi ialah tentang Masjidil Aqsa. Setiap orang Islam mesti ada paling tidak sekelumit dalam hati dia hasrat untuk melihat Masjidil Aqsa itu dibebaskan daripada cengkaman Yahudi Zionis. Kita nak pergi ke sana, senjata kita pun tak apa-apa nak ada, kan? Kan orang-orang belah-belah Muar Batu Pahat ni biasa pakai keris saja. Dia orang tu dah pakai nuklear. Jadi kita pakai senjata apa? Doa. Kena banyakkan berdoa. Mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa supaya dapat dibebaskan daripada cengkaman Zionis. Itu usaha yang kita mampu buat, selain daripada kita keluarkan derma, sedekah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat ni dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dapat berkongsi. Saya sebenarnya bukan nak ngajar tuan-tuan ni, yang datang ni semua hebat-hebat ni. Ada ustaz dari Mahat Tafiz, pelajar-pelajar semua. Ini semua ni orang yang hebat-hebat. Saya bukan nak ngajar sangat, tapi kita berkongsi. Ingat mengingatkan. Sebab itu memang perintah Allah supaya kita sentiasa ingat mengingati. Saya rasa cukup setakat ni dulu. Mohon maaf salah dan silap. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.